Pasang bumbung pun nak menyambut ramai-ramai macam ni. Buat apa? Pergi balik office. Gila? Open. Hello? Hello? Memang suara you macam tu pun. Okay, Open it. let me try. Done. Buta perut. Buta perut. Buta perut. Tara! Allah sayang dia. Allah kontak-kontak dia tu. Allah kontak-kontak dia. Asal tiga-tiga botak ni? So cute. Masuk pasal ni, nak tengok dalam. Okey. Tak kamera tu. Mana sup? Mai kah? Powder dua. Powder. Jom. Masuklah awak. Betul. Permaisuri pun nak ke tu? Tuanku nak. Mas, Oh. saya dah bagi petugas khas PA tuanku. Oh. Telefon. Kita kena pergi dengan Datuk ah. Simpan satu yang habis. Warna putih. Orang nak recommend bagi pun. Okey. Permaisuri. Tunjuk belakang ni. Tu salesman dia, pipis rebu dia. Luas. Tak tu, siap. Apa bakui dengan smart tag. Jadi nak dah. Maybe sabar dia ambil. Buka belakang. Semua kompartmen dia. Nampak ni semua kompartmen dia. Ni layar tank semua lah. Wah Dia dah buka tu. Tunggu nak, aku hantar. Ni mana? Betul-betul. Tepi ni. Kunci dia. Macam ni tadi nampak rumah Okey, Indian. Dia tak tahu kan. Macam baci. Sekali tu. Ada berapa biji lagi? Lagi 6 biji. Tinggal lagi 5 biji kan ni? 5 biji. Tolak tuanku dengan 4. Yang 4. Minyak buka tak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumaat, subuh yang hening dan mulia dan sejuk ini. Sejuk sebab aku buka aircon ni, sebab aku nak tas apa? Kok sehari aku nak share dia nanti mai berpeluh. Bye-bye. So aku buka lah aircon, siap-siap. Apa khabar? Alhamdulillah semua hari ni kita panjang umur, sihat walafiat. Tak pekak lagi, buta lagi, tak buta perut lagi, supaya kita dapat boleh dengar sedikit orang kata tu tazkirah hari Jumaat yang aku ambil daripada surah Ar-Rum ayat 33 sampai 41 insya-Allah kalau kita dan habis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Allah berfirman di dalam ayat 33 ni, dan apabila manusia ditimpa sesuatu bahaya,
ditimpa bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali, yakni bertaubat kepadanya. Kemudian apabila dia memberi sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebahagian daripada mereka menyekutukan Allah. Allah kata, bila ditimpa bahaya, kita kembali ataupun kadang-kadang kita bertaubat kepada Allah. Takut, ya Allah, tolonglah, tolonglah. Kemudian apabila Allah bagi rahmat, rahmat maksudnya tidak ditimpakan bahaya, ya, yang terlepas dari bahaya kepada mereka, tiba-tiba sebahagian daripada mereka menyekutukan Allah. Lagu itulah manusia. Dapat baik, ya. Tak dapat baik, kutuk. Tapi Allah kata apa dari perangai huduh kita tu? Perangai tadi tu. Dapat, bila dapat rahmat, bodek, tak dapat bebai, kutuk. Allah kata apa? Dengan sebab mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Bila dah dapat apa kita minta, lupa pi dekat Allah, lupa pi siapa pernah tolong kita, lupa pi dah apa kita pernah buat baik dulu, lupa. Tinggal tendang telekon, tendang kepiah, tendang Quran, buang tasbih, sonok huha-huha, tak ingat. Tapi Allah pesan ingat, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu kerana telah melupai rahmat dia. Atau pernahkah kami, yakni Tuhan berkata, pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, yakni membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan. Allah firman, Allah tanya kat kita, pernahkah dia bagi green light kat kita untuk mempersekutukan? Tak pernah. Tak pernah ada ayat dalam Al-Quran ni ataupun kitab-kitab yang terdahulu, ya, yang mengatakan Allah membenarkan kita mempersekutukan dia. Tak pernah. Tapi mana dapat, tak tahu watikah tu, mana dapat tah green light tu, kita ni manusia ni dak nak sekutukan juga. Dengan bomo, dengan nombor ekor, dengan itu, dengan macam-macam lah. Duk mereka sendiri kata semua tu ada sekutunya Allah. Manusia punya perangai. Lepas tu Allah firman lagi, dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka gembira dengan rahmat itu. Seronok. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah bagi seronoknya, dah lama dah tunggu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya kerana kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Bila kena musibah, bila dapat, Alhamdulillah, seronok. Bila dapat musibah, yakni kerana mereka sendiri, bukan kerana Allah, kerana mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Dan dah tak pi balik ke Allah, tak pi minta doa ke Allah, duk berputus asa, duk meratus, duk apa sendiri. Awak aku tak dapat masuk jadi nurse, awak aku tak dapat harga promo 190 tu, aku kena bayar 229. Dah lagi selit pasal tinik kan. Kerana mereka sendiri, tapi duk hang punya pasal sendiri, hang duk tapi masa dapat rezeki pandai pula pi ke Allah. Bila dapat taubat gitu, tak mau nak pi tengok, tak mau nak muhasabah diri. Duk tuduh kata Allah tak sayang dia. Putus asa, bye-bye 24 jam. Pasal apa pun aku tak tahu. Lepas tu Allah terang lagi dalam ayat seterusnya. Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa dia mau untuk rezeki lalu macam ayak pancok, Allah yang buat juga. Siapa yang rezeki tek macam ayak potong oleh Syabas, Allah juga. Jadi awak bila kita dapat, kita seronok, kita kata Allah bagi. Bila kita tak dapat, kita duk bebai. Kita kena tahu benda tu pun juga Allah bagi.
Dan kadang-kadang ada juga sebab di atas kesalahan mereka sendiri yang bila Allah nilai, oh dia ni aku tak boleh bagi. Kalau aku bagi, lingkup. Faham ke tak? Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda yakni kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Sebab tu kita kena ada iman dalam hati kita, Dik Nur. Apa yang terjadi, apa semua kita kena ada sifat kebergantungan pada Allah. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Bukan orang yang buat amal ibadat. Orang yang beriman. Faham tak beza tu? Orang yang buat amal ibadat dan orang yang beriman ada perbezaan dia. Orang yang buat amal ibadat ada di dalam kategori orang beriman. Faham? Baik. Maka tak ada lah. Okay, next frame. Nanti Sat. Jadi bila kita dah faham konsep rezeki tadi di ayat 37, Allah tambah lagi satu lagi keimanan di ayat 38, maka difirmankan, maka berikanlah haknya kepada keluarga terdekat. Aku selalu duk pesan kat hampa, apa pun pi kat adik-beradik dulu. Depa jahat ke, depa apa ke, pi kat depa dulu. Depa buat hang tahana ke masa kecil-kecil dulu ke, depa ketuk kepala hang dengan senduk ke, pi dekat adik-beradik dulu. Walaupun hang pernah ada kisah-kisah yang tak elok, pi dekat adik-beradik dulu. Tanya depa tu, susah ke, mau apa ke, tak kisahlah depa pernah buat apa ke, mengata ke, apa ke, tak apa. Pi dulu kat adik-beradik dulu. Juga kepada orang miskin. Yang ni aku akan share doa dalam mushaf akan datang. Doa untuk kita sayang kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Penting tu kan, macam kita dengar orang dulu-dulu ada buat macam tu, tapi orang lah ni tak dah. Orang lah ni dengar macam kalau nak pergi berjalan sana sini apa semua tu dalam, yalah konsep zaman lah ni orang ada duit kan, kalau duit hang tak pergi lah berjalan, betul tak? Tapi ada duit ke tak ada duit ke, sedekah pi ulok lah kat dia. Dia nak balik Perak ke, dia nak balik Johor ke, Terengganu ke apa. Kalau tak mau sedekah ke orang, kalau dia ada anak dalam kereta tu, ambil duit tu ulok kat anak-anak lah, pergi beli cikelat. Sebab apa? Bersedekah ketika orang ingin pergi dalam perjalanan, adik-beradik, orang miskin tu, berkat dia tu banyak. Cik, oi, faham ke tak? Suar pergi kat budak-budak tu, ambil pergi beli cikelat. Lagu tu. Sebab tu orang tua-tua dulu duk buat lagu tu. Kita lah ni tak mau nak praktis dah. Kita kata alah dia tu ada duit. Tak boleh, cik. Quran ada sebut. Dia ada duit, dia tak ada duit tu dia punya pasal. Kita yang ada duit ni, yang nak keberkatan daripada Allah, pahala daripada Allah, kita buat. Okay? Jadi pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredaan Allah. Nampak tak macam aku cakap tadi? Benda tu bukan kira dia kaya, dia tak kaya. Kita buat sebab kita nak ambil keredaan Allah. Bukan sebab kita nak bantu dia. Tu, kita bantu dia sebab kita nak keredaan Allah. Yang pertama, kita nak berpisah dengan harta kita untuk mendapat keredaan Allah, pada masa yang sama membantu orang sekiranya memerlukan. Tapi yang niat utama kita ialah mendapat keredaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang untung tu kita sebab nak dapat keredaan Allah. Bukan dia dapat duit kita untung. Itu rezeki dia Tuhan dah tentukan. Faham ke tak? Faham tu, bagus. Angguk kepala. Angguk kepala. Lepas tu, dia sentuh pula pasal riba. Dan sesuatu riba, yakni tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Kita duk picek buku akaun kita kan, masuk dividen, masuk bonus, ada orang tu masuk itulah FD dah apa semua. Seronok. Ya Allah, seronoknya aku tak senang duit ni. Dia jadi beranak pinak, seronoknya duit ni aku boleh beli Kita kata seronok, Allah kata apa? Aku tak pandang. Dia tidak pandang. Apa yang dia pandang? Yakni kepada sedekah kepada keluarga kepada orang miskin dan juga orang dalam perjalanan. Itu FD kita. Bukan FD kat bank tu. Baru hampa tahu lah ni. Sibuk nak pergi simpan duit sana sini. Aku kaya.
Tetapi sebenarnya siapa yang kaya? Ni Allah kata, dan sebaiknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah dan tahniah kepada mereka yang baru ni buat sedekah jariyah dekat aku. Maka hampalah di antara golongan orang-orang yang telah melipat gandakan pahala hampa, dan insya-Allah tujuan itu telah mendapat keridaan Allah semata-mata. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumaat ni doa tu bagus. Okey? Baik. Maka last kali Allah ungkit. Allah kata Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan kamu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu itu sekutukan dengan Allah? Allah tanya, jadi kalau hampa dah tahu selama ni benda ni, jadi mana-mana orang yang hampa sekutukan dengan aku, bomo ke, pokok ke, tokong ke, apa nombor pelik kereta ke, yang dah beli pelik kereta tu dapat bagi rezeki, ada ong ke apakah, Allah ungkit di sini. Depa-depa yang hampa sekutukan dengan aku tu, Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian. Allah tanya, bolehkah orang lain buat lagu tu? Benda-benda tu buat lagu tu macam aku buat kat hampa? Jawablah. Allah tanya, Allah ungkit. Jawab. Tak terjawablah, sebab Allah kata maha suci dia dan maha tinggi dia daripada apa yang mereka persekutukan. No doubt. Okay? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itulah ilmu yang diturunkan ataupun diilhamkan kepada aku pada hari Jumaat ini untuk aku menerangkan kepada hampa dan juga menyindir hampa, okey, supaya apa-apa yang kita duk buat selama ni tak elok, yang Allah tak suka, yang Allah akan ungkit kat kita, tapi kita tak dengar bahawa Allah ungkit, tapi Allah ungkit dalam Quran. Memanglah kita tak dengar sebab kita tak buka Quran baca. Faham ke tak? Jadi kalau ada yang salah dan silap, itu adalah ilmu aku yang pendek dan cetek. Maka segala zat Allah yang berikan pada hari ini, itu adalah datangnya pada zatnya. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itulah aku suruh beli mushaf ni. Cewi sangat kan? Perangai. Hello, Peon. Hampa macam anak beranak pula kan? Buat dengan anak. Cewi lagi, tak ada lagi. Macam dua beranak. Kecil, besar. Kecil, besar. Ada poket. Ya Allah, senangnya nak ambil duit shilling. Inilah aku bawa duit shilling. Yang penting aku paling suka kereta ni sebab macam kereta bapak aku dulu. Boleh bersambung terus. Tak payah tu. Jadi senang. Nak pergi ke tempat driver. Dah sampai. Pagi ni baru nak proses tengok apa kereta ni ada. Kemarin malu kat hampa. Aku dah siap suruh pasang 3D kamera belakang. Daripada atas pun nampak. Alah comelnya dia. Macam slipper atas lantai. Daripada atas. Ni aku suka sangat. Suka sangat benda ni. Suka.